Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali ke channel Drug Lord FX Official. Okey, hari ni kita nak bercerita sedikit tentang teknik trading yang aku baru belajar. Tak adalah baru sangat belajar. Dalam sebulan macam tu. Aku belajar secara percuma di YouTube. Teknik SND ni aku belajar daripada YouTube channel Kitab SND. And aku tengok juga dari channel Hanzo Shirokut. Korang boleh tengok kat channel diorang untuk lebih pemahaman mengenai SND. Okey, seperti yang korang tahu, kat luar sana ramai yang mengajar benda basic tapi mahal. Padahal kelas basic sampai 2-3 ribu. Come on, basic aja SNR, trendline. SNR, trendline. Trendline ni dia ajar kau lukis macam ni je. Macam ni trendline. Okey, nanti diorang ajar. Okey, kalau dah break ni, okey, korang boleh sell. Okey, sell. Faham? Okey, ni jadilah. Tapi, kau bayangkan kalau... Tapi, macam mana kita nak tahu? Kat satu-satu zone tu, macam kat sini, dia akan reverse ataupun dia akan tembus. Macam kat sini. Macam mana dia tahu? Reverse atau tembus? Itu diorang tak ajar. So, macam mana kan? And then, aku pernah pergi satu kelas yang di mana 1, 2, tak kisahlah 1, 2, 3, 4 ke berapa banyak ni. Apa yang diajarkan? Breakout, sell atau buy, SL 150 pips, TP nearest SNR. Come on. Let's say kalau breakout sell ni, breakout sell. Okay, sell. Nearest SNR 34 pips tapi SL 150 pips. Jadi mana yang faham lah apa yang aku nak masukkan, okay? Okay. Tapi aku tak cakap teknik lain salah, cuma adalah cuma untuk teknik yang basic macam tu mahal sangat untuk orang-orang newbie. Tak semua orang ada duit banyak. Jadi kita belajar secara percuma saja. Banyak je sifu-sifu kat luar sana yang ajar ilmu free. So korang just pergi cari IG diorang, Facebook diorang, YouTube diorang. Belajar je daripada diorang. Okay. Tak juga lupa ada satu kelas yang aku pernah join. Webinar 1 pagi, 2 pagi. Come on. What kind of webinar is that? Waktu pagi orang lain dah penat bekerja, dah penat. Ada student, banyak assignment apa semua. Orang balik bekerja penat-penat, webinar 1-2 pagi. Kau rasa berbaloi ke? Kau bayar untuk webinar pada waktu yang kau tak efektif. Bukan tak efektif, cuma tak sesuai lah waktu tu nak buat webinar. Tak semua akan dapat join. Okay, itu je lah. Malas nak bebel panjang-panjang. Sebab dunia forex trading ni bahaya. Korang kena hati-hati. Itu je aku boleh cakap. Okay, hari ni macam mana nak buat SND dan yelah, SND dan macam mana entry. Okay, kat sini seperti korang boleh lihat kat sini ada satu, bagi aku alih jap. Okay, kat sini ada satu zone supply. Okay, korang boleh tengok sini ada drop, base drop. So, ini adalah zone supply. Okay. So, apa? Kata korang tarik je sampai sini. Okay, ini zone supply. Ini cara aku lukis. Kalau ada cara lain, terpulang pada cara masing-masing menggunakan sesuatu teknik. Sebab lain orang, lain cara dia. Dan aku tak pernah cakap ada cara yang betul dan ada cara yang salah. Cuma kita menyesuaikan teknik tu dengan cara kita trading. Okay. Okay, macam kat bawah ni. Okay, satu. Dah ada drop, base, drop. Okay. Okay, kat sini kan. Kalau entry, contohlah aku entry kat sini. Kenapa tak letak SL atas ni kan? Kenapa? Sebab aku jenis yang tunggu candle open atas baru aku tutup. Macam ni, candle dah open atas tapi kenapa aku tak tutup juga?
Kalau korang tengok kat H4, bagi aku zoom. Kat H4, tak ada candle pun yang buka atas daripada zone. Jadi bagi aku masih valid untuk aku sell. Okay, kita buka balik H1. Okay, macam mana korang nak letak entry korang? Okay, macam aku suka letak kat bahagian atas ni. Kadang-kadang aku letak kat bawah ni. Selagi dalam zone, korang boleh je letak entry korang. Macam contoh, zone ni. Let's say, zone ni tak besar pun. Dalam 7 pips. 7 pips and then SL yang aku letak 18 pips. Aku besarkan sikit SL sebab nak bagi room untuk price tu bergerak. Ada masa price ni dia tak akan sentuh dan terus pergi. Ada masa dia akan main-main kat situ dan baru dia turun. Jadi kita bagi ruang untuk dia main-main dan turun. Okay, macam okay. Kat mana aku entry? Kat zone. Okay, itu satu. Kat mana aku akan exit trade aku? Okay. Aku akan exit trade aku kat zone demand. Okay, kat sini mana zone demand? Okay, sini ada satu. Kita buka. Okay, kena warna ni. Okay, kat mana lagi ada zone demand? Okay, kat sini ada satu. Okay. So, kita ada satu zone demand. Zone demand yang kedua. Okay, kenapa aku tak letak kat sini TP? Mungkin ada yang tertanya-tanya. Okay, kenapa? First of all, aku letak kat bawah sebab zone yang ni bagi aku, dia dah dicocok. So, demand kat situ telah diambil. So, kebarangkalian, kali kedua dia masuk, dia akan tembus. Itu pada pendapat akulah. Kalau korang berpendapat berbeza, ikut cita rasa masing-masing sebab lain orang lain cara. Okey. Bagi aku, dia macam ni. So, nak masuk. Main-main. So, ada kemungkinan akan tembus ke bawah. Okey. So, target aku adalah dalam 60 pips macam tu. So, kita tulis kat sini berapa pips kita entry, berapa pips risk, berapa pips reward. Okay, kita tulis je kat sini. Tulis je. Sekejap Risk 14 pips. 15 pips lah. Kita tulis. Risk 15 pips. Okay, risk 15 pips. Reward 60 pips. Okay, reward kita. Reward 60 pips kan. Okay. Jadi, kita menggunakan ratio 1:4. Okay. And then, ratio 1:4 maksudnya berbaloi lah. Korang harus 1 untuk dapatkan 4. Jadi, tak ada masalah kat situ. Okay. Okay, seterusnya apa aku nak sampaikan adalah yang kedua. Bagi aku, bila price dah gerak, okay, dalam 20 ke 30 pips, biasanya aku akan BE. BE tu bermaksud break even di mana SL aku akan jadi SL positif di mana aku letak kat bawah. So, aku nak secure profit aku. Kadang-kadang price ni kita tak boleh jangka dia akan pergi ke mana. Kadang-kadang dia akan respect zone kita, kadang-kadang dia tak akan respect zone kita. Jadi bila price dah pergi lebih 30 pips, aku akan BE kat entry price, kat entry aku. So in case price tak nak pergi ke TP aku, price akan, contohlah price kat sini akan naik. Price akan naik ke atas terus pacak satu batang H4 200 pip ke, kita tak tahu market ni macam mana. Contohlah macam tu. So at least
aku tak rugi apa-apa. At least dapat 18 sen kat sini. Daripada rugi berapa? $1 something macam tu lah. Okay. Cukup untuk pair NZD-USD. Kita cuba tengok pair lain. Okay, jom kita tengok pair GBP-CAD. Pair ni, kalau korang join channel Telegram aku ada share kenapa aku entry kat pair ni. Okay. Bagi contoh pair ni lah. Aku entry kat sini. Sini entry aku. Okay, kenapa aku entry kat situ? Sebab aku suka entry kat zone-zone macam ni, kat bahagian-bahagian sini. So, ni adalah zone demand. Zone supply. Drop, base, drop. Okay, dia dah drop, dia datang balik. Aku sell. Tapi price pergi atas cocok-cocok ni. Macam mana ni? Bagi aku, selagi price tak open above zone, aku tak tutup. So, aku akan tunggu H4 ni. Selagi H4 tak tutup atas zone, aku akan tunggu. Itu jenis aku lah. Then, zone ni atas lagi sikit sebenarnya. So, dia cocok sikit je lah kat atas ni. So, bila entry aku kat sini, okay, bila entry aku kat sini, zone ni 25 pips, 26 pips, okay? So, 26 pips. So, bila aku entry kat sini, agak lambat lah sebab di candle H4 dah beberapa jam juga untuk entry tu bergerak, untuk profit. So, dia dah bergerak 51 pips. So, kita akan lukis macam ni. Tapi ni aku dah tutup awal lah sebab emosi kan. Tak semua orang boleh kawal emosi dia. So, ya. Let's say 30 pips. So, jaga emosi lah. Maaf, saya tak boleh jaga emosi. Jadi, saya tutup awal. Okay, risk dalam 30 pips. Dan target aku adalah kat bawah ni. So, zone bawah ni adalah target aku. Kita tengok kat H1. So, kat sini. So, TP adalah dalam 117 pips. So, reward dia reward 170 pips. Yalah. Okay. Maaf sangat-sangat sebab aku tak dapat hold. Sebab ya aku tak boleh kawal emosi. So, korang yang jadi trader kenalah kawal emosi. Okay. Dan seperti apa yang aku cakap sebelum ni. Bila price dah 30 pips ke atas, tolong BE ke price entry. Sebab kita tak tahu market ni bergerak bagaimana. Betul? Bukan kita yang memiliki market ni. Jadi, bila dah profit 30 pips, break even ke entry anda. Ke entry masing-masing. Supaya anda tak rugi. Okay, kat sini pun ada satu zone. Zone demand. Okay. Jadi, apa yang aku nak tuntas kat sini, korang kena tahu macam mana nak lukis. Okay. Macam mana lagi? Ada lagi? Okay. Biar aku tunjuk cara nak lukis. Okay. Mungkin ada yang masih tak faham. Okay, kita buka time frame H1. Okay, time frame H1 ni. Okay, korang nampak tak ni? Okay, ni. Candle drop. Dia buat base. Rally.
So, ini adalah broad base rally. So, ini adalah zone demand. So, nampak? Korang nampak tak? Harga masuk and then harga naik. Dah 17 pip. Sebab tu aku keluar. Sebab kat sini ada satu zone demand. Okay. Ya, kita trade H4. Tapi kadang-kadang kita kena tengok time frame lain. Mungkin ada time frame yang ada demand. Tapi tak berapa nak kuat lah. Ada kemungkinan dia akan tembus ke bawah lagi. Kita tak tahu. So, jadi aku tutup trade kat sini dalam 50 pips macam tu. So, 50 pips. Risk 30 pips. Tak sampai 1:2 pun. Ya. So, at least kalau boleh korang dapatkanlah ratio 1:2. Okay, macam 30 pips, 170 pips ni kira banyak lah. Lebih daripada 1:5. Lebih daripada 1:5. So, kalau price break demand ni, so akan pergilah kat bahagian sini. Okay, jom kita buka pair yang simple lah. Pair yang floating kecil, spread kecil. Iaitu pair Euro USD. Aku delete dulu. Selected. Okay. Okay, untuk pair ni kat H4. Jom kita sama-sama buat zone demand. Okay. First kat bawah ni ada satu zone demand. Nampak tak? Okay, ni zone demand. Okay. Price naik dan price masuk balik. Selagi price tak open bawah zone, selagi tu aku tak akan close position. Tapi untuk korang, mungkin korang nak close position terpulang pada korang. Okay, zone ni 30 pips. And then dia naik dah 70 pips. Wow, bagus 70 pips ni. 78 pips, 80 pips macam tu. So, kalau aku BE ataupun aku nak close. Mungkin bagi aku dah cukup, so aku akan close. And then sini pun ada satu zone. So, banyak sangat zone kat sini. Okay, sini zone yang pertama. Sini zone kedua. Okay, situ zone kedua. And then, bila harga masuk balik, dia pun buat zone ketiga. Macam ni. Price keluar tapi cepat je dia masuk balik. Then, price terus pergi naik atas 400 pip. Bila datang balik, price kena kat akar je kalau korang letak PO. Dan naik dalam 100 pips macam tu. Okay, jom kita tengoklah kat mana kita boleh buat zone-zone yang sepatutnya. Okay, kita label je lah kat sini satu Okay, zone demand kedua kita boleh letak kat sini satu. Tapi tak respect. Macam mana ni? So macam aku cakap, aku jenis yang akan tunggu dia open baru aku akan tutup. So let's say aku masuk entry kat sini. Aku dapatlah dalam 40 pips. And risk 40. So 1:1 ratio. Okay, kat sini ada lagi satu zone. Okay. Zone ni besar dia 46 pips. 46 pips. So macam mana kita nak rendahkan risiko? Okay, macam mana kita nak rendahkan risiko kita? Okay, kalau nak rendahkan risiko, kita buka time frame yang lebih kecil dan kita tengok zone yang ada kat situ. So, tengok boleh kecilkan tak? 1, 2, 3. Zone ni macam tak sesuai. Tak apa, kita tengok dulu, kecilkan lagi. Sekecil yang boleh. So, kat M30 kita dapat zone demand yang kecil. Okay, dalam 12 pips. So, okey lah. Buka balik, H4. Okay, macam ni zone dia.
Okay, kat sini korang boleh nampak kat H4 ni. Nampak? Rally, base, rally. Tengok price close tak? Atas sini. Oh, price sama lah. So, tak, kalau aku tak ambil lah. Tapi kat sini ada lagi satu. Rally, base, rally. So, kat sini. So, kat sini adalah zone demand. So, korang nak ambil atau tak terpulang pada korang. Okay, macam ni. Okay, kita kecilkan lagi time frame. Okay, zone demand ni. Bagi aku nak ambil. So, aku akan just execute entry tu. Dan aku akan rendahkan lagi SL. SL boleh je. Bagi yang newbie, better korang guna SL. Okay, korang akan guna SL kat kawasan macam ni. Okay, bawah sikit daripada zone. Ni zone SL. Okay. Okay, baru masuk dah untung 11 sen. Okay lah tu, 1 pips. Okay, target TP korang kat mana? Atas ni. Zone supply. Okay, zone supply atas ni. Tapi korang kena ingat. Okay, zone supply ni dah pernah diambil sekali kat sini. Nampak? Zone dah pernah diambil sekali. So, ada kemungkinan harga ni akan naik. Dan mungkin akan tembus. Ataupun korang boleh je set TP kat zone atas ni. So, let's say kat sini lah aku set TP TP. Hello, TP. Uish, line lah. Ui, no connection. Sekejap ya. Terima. Saya cuba betulkan masalah line connection saya. Okay, testing line. Okay. Wow, terkejut saya. Okay, saya letak kat sini. So, kalau entry saya kat sini, saya risikokan 11 pips SL dan TP saya 48 pips. 11.48. Korang boleh do the math kan? 48 bagi 11. So, ratio dia 1:4. Risiko 1 untuk dapatkan 4. Which is berbaloi. Dan tak ada masalah. So, apa-apa pun, korang kena tahu kat mana zone demand dan supply. And make sure korang tipiskan SL setipis yang mungkin. Kalau boleh, dapatkan entry yang betul-betul pucuk atau akar. Itu macam mana nak dapat? Itu kalau korang nak dapatkan, korang kena dapatkan melalui pengalaman dalam dunia trading. Okay. Tak nak cakap banyak. Okay. Sebab ni bulan puasa, so aku belanjalah sikit. Atas ni ada H4. Sebab ni H4 je, geng. Terpulang pada masing-masing. Kalau korang nak guna zone ni. Sebab lain orang lain cara dan lain orang lain teknik. So, kita just percaya pada analisis sendiri. Okay. Okay, ni untuk Euro USD nampaknya tak ada lagi. So, kalau rugi, kita akan rugi 11 pip. Kalau untung, kita akan untung 44 pip. So, korang entry mesti ada reason. Korang bayangkan macam ni tau. Korang kena tahu money management. Di mana korang hanya risikokan 3 ke 5% daripada equity korang. Let's say equity korang $100. Okay. Kalau equity korang, let's say, aku tulis kat sini equity $100. Okay, kalau equity korang $100. So, kalau korang riskkan 3 hingga 5%, let's say 3%. Korang ada 27 kali trade.
Maksudnya korang ada 27 trade dengan akaun $100. Kalau korang jaga korang tak tamak, jangan nak pun margin bagi yang newbie, korang akan rugi duit korang. Ingat tu. Akaun $100 korang ada 27 kali trade di mana korang risikokan 3% setiap trade. Itu pun kalau 27 kali korang trade, 27 kali korang gagal atau loss. Betul tak? Cuba try buat math tu. Aku tengah pegang calculator. Okay, let's say korang ada $100 and korang risikokan 3% setiap kali trade. So 27 darab 3 sama dengan 81%, $81. So korang akan ada baki lagi $19 sebelum akaun tu tak boleh trade lagi dan sebagainya lah. Tengok juga kepada leverage korang. 27 kali. Let's say 27 tu semua adalah 1 to 2 ratio. Ratio dia 1:2. Kalau korang menang atau korang profit separuh daripada trade tu, let's say 27 trade. Okay, korang win 14 trade. Let's say, okay, kita bagi pukul rata je lah untuk bagi satu contoh kepada korang. Okay, macam ni. Okay, equity 100. Okay, korang trade win korang. Okay, let's say win 14. Loss 13 trade. Sebab ada 27 kan? Okay. Korang pula guna ratio. Let's say korang ambil je ratio 1:2. Setiap kali trade je korang ambil ratio 1:2. Setiap kali trade je ambil ratio 1:2. Okay, korang ambil ratio 1:2. Betul? 14 kali menang. Let's say semua trade korang tu korang risikokan 30 pips. Let's say risk 30 pips. Korang risk 30 pips. Korang reward 60 pips. Okay, macam ni 14 win sama dengan berapa pips? Ambil calculator, tekan. So, 14 darab. Mana angka darab? Tak ada darab kat sini. Star ni. Okay, 60 pips sama dengan 840 pips. Nampak? Korang akan... Okay, ini trade yang win. Korang akan win 840 pips. Dan trade yang loss. Okay, korang loss 13 trade dengan risiko 30 pips. Okay, sama dengan 390 pips. Korang nampak tak? Korang ada equity sebanyak $100. Korang ada trade sebanyak 27 kali. Di mana kalau korang win half daripada trade tersebut, korang akan win 840 pips dan akan loss 350 pips. Kalau korang menggunakan ratio 1:2 dengan korang merisikokan, dengan korang risikokan 30 pips dan reward korang 60 pips. Ni kita ambil sebagai contoh general secara am saja, okey. So jadi total pips yang korang akan total pips win adalah sebanyak 450 pips. Nampak tak? Total pips korang akan win even though korang ada loss 13 trade. Korang loss half daripada trade. Korang tetap akan win 450 pips di mana akaun ni akan grow kepada $145. Jadi kat sini aku nak tekankan adalah
tolong jaga money management masing-masing. Okay? Money management tu penting. Sangat penting. Kalau korang risk 30 pips, reward, let's say ratio 1-2. Okay, reward korang 60 pips. Pastikan dapat. Takkan, aku nak bagi tahu something di mana tak semua trade kau akan loss. Okay? Setiap trade mesti akan win. Bukan setiap trade actually. Daripada trade yang korang ambil, mesti akan win. Cuma korang perlu jaga MM. Bagi yang newbie, macam aku jugalah, aku newbie juga. Tolong letak SL. At least 30 pips. At least 30 pips. Tu pun dah besar. 30 pips tu pun dah besar. Jadi korang boleh kecilkan dengan multi time frame. Korang kecilkan. Korang. Okay. Itu je nak share. So, ikuti $100 trade win loss. Win 14, loss 13. Ikut formula ni, korang akan, insyaAllah akan win some pips. 450 pips banyak kot. So, jaga MM. Jaga MM masing-masing. Okay, di malam bulan Ramadan ni, selain daripada share mengenai MM ni, oh ya, tolonglah sangat-sangat dinasihatkan. Macam mana nak nasihat? Sini lah aku tulis lah. Ambil besar sikit lah. Bagi korang nampak lah. Ambil warna merah. Marah sikit. Jangan ikut signal orang. Ini amat penting sekali. Jangan ikut signal orang. Kenapa jangan ikut signal orang? Ini satu benda yang penting sekali dalam dunia trading. Korang ikut signal, korang beli jual tanpa sebab. Tak semua signal akan provide kenapa diorang buy atau diorang akan sell. Diorang tak bagi tahu sebab. And then, tolong. Ini. Signal SL 100 pips TP 10 pips. Okay, aku surrender lah. Kalau ni signal yang ada stop loss sebanyak 100 pips. Signal tu SL 100 pips, TP 10 pips. Okay, korang boleh imagine tak? 100 pips dengan 10 pips. Okay, macam aku ajar tadi, jaga money management, betul. Kita risk 30, reward kita 60. Tapi kalau kau dah risk 100 dan TP kau hanya 1/10 daripada apa yang kau risikokan, korang menang 10 kali pun tak akan dapat untung kalau korang loss sekali. Faham tak? Korang loss sekali, korang perlu menang 10 kali trade tu. Korang loss 1 kali. Okay, biar aku tulis lah bagi orang nampak. Kecil sikit. Korang perlu profit 10 kali. Baru boleh cover loss sekali. Okay, tulis. Okay, nampak? Profit 10 kali baru boleh cover loss sekali. Korang loss sekali 100 pips. Nak cover kena profit 10 kali. Jadi benda ni tak sepatutnya korang ikut. Saya tahu kebanyakan newbie dia orang tak reti nak trade. Saya pun tak apa nak reti nak trade. Jadi saya cuma improve diri saya. Saya belajar dari YouTube, dari live trader-trader lain. Saya belajar daripada diorang. Kenapa dari segi sudut fundamental, technical, sentiment. Semua tu penting dalam dunia trading. Jadi korang kena ambil tahu. Ambil tahulah. At least ambil tahu apa yang terjadi. Okay.
So, nasihat aku, jaga jangan ikut signal orang. Lagi-lagi, signal SL 100 pips, TP 10 pips. Okay, ini je. Satu reason je aku bagi. Profit 10 kali baru boleh cover loss sekali. Imagine, korang loss sekali, 100 pips, korang loss $10. Okay, loss $10. Sekali TP, untung. Satu kali profit, untung berapa? $1. Jadi, korang ada masa, ada akal, boleh fikir. Let's say lah, mungkin minggu tu setup tak cantik, market pun tak okay, korang loss. Bukan sekali, tapi berkali-kali, 2-3 kali ikut signal orang. Jadi berapa banyak korang akan loss? $20-30. Korang akan hilang 20 ke 30% daripada akaun korang. Itu pun kalau loss sikit. Kalau loss banyak, sebab market ni kita tak tahu. Kita tak tahu apa yang terjadi pada market. Okay. Maksudnya, price ni kadang-kadang kalau kita tahu memang betul-betul dia akan naik sampai 2000 pips, kita memang buy daripada sekarang. Tapi kita tak tahu market akan naik ke, akan turun ke. Kita cuma berpandukan kepada fundamental, technical dan juga sentiment. Okay. Jadi, aku nasihatkan korang, jangan ikut signal orang. Signal, lagi-lagi signal 100 pip. Signal SL 100 pip, TP 10 pips. Profit 10 kali baru boleh cover loss sekali, bosku. And then, kalau korang ikut signal macam ni, korang boleh, kalau contohlah loss trade, loss berturut-turut, korang akan loss. Atau korang boleh trade hanya sebanyak 8 kali je ikut signal macam ni. So, korang ada akal, tolong fikir baik-baik, okay? Okay, anyways, itu sahaja untuk perkongsian pada hari ini. Okay? Kalau ada sebarang persoalan atau salah silap daripada pihak aku, boleh komen kat bawah. Aku tak kisah terima sebarang kritikan kerana kritikan akan membina. Okay? Sebab aku suka orang kritik, so aku akan bina diri aku. So, jadi aku tak ada masalah kalau korang nak kritik atau apa-apa. Dan aku nak ingatkan sekali lagi, selamat menyambut bulan Ramadan yang mulia. Dan jangan lupa sahur dan jangan lupa terawih, okay? Okay, itu saja. Okay, bye. Ciao.